وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب زدنا من وفهما مستقيما وهداية للصوم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا من نعرف به أوامرك ونعرف به نواهيك وانصرنا والهم الملائكة المقربين وحسنا من الظلمات وافتح لنا برحمتك وعلمنا أسرار رحمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. قال الشيخ المحسن تعالى نفعنا بعلومه في الدارين. Sekarang ketujuh, makmum yang mendengar ia akan takbir imam bagi qiyamnya, maka sangka ia akan takbir bagi duduk tasyahud. Maka duduk makmum bagi tasyahud. Dan takbir pula imam bagi rakaat, maka sangka ia akan takbir berdiri daripada tasyahud. Kemudian nyatalah bagi makmum bahwasanya takbir imam itu bagi rakaat. Maka tiada sempat ia baca Fatihah lagi. Ketujuh, makmum yang mendengar ia makmum akan takbir imam. Takbir imam itu takbir bagi qiyamnya. Takbir itu untuk berdiri kepada untuk berdiri. Jadi rupanya masalah ketika dia imam dan dia makmum itu di dalam sujud yang kedua bagi rakaat yang kedua. Rupanya berlaku di situ, mulai di situ, di dalam sujud yang kedua bagi rakaat yang kedua. Selepas pada sujud yang kedua itu, imam dia tak baca, dia tak duduk baca tahiyat. Selepas pada dia sujud yang kedua itu, imam terus berdiri. Takbir intiqalat, terus berdiri. Maka sangka ia makmum akan takbir bagi tasyahud. Jadi sebelah balik makmum tu dia dengar suara takbir imam tu, dia sangka kata imam tu takbir untuk duduk tasyahud. Maka barangkali dia tu terlindung daripada imam dia, barangkali dia tu sebelah belakang tiang ke masalah. Jadi dia tahu akan berpindahan imam kepada satu rukun tu dengan suara saja. Jadi imam tu selepas pada sujud yang kedua, tu imam takbir terus berdiri. Tidak duduk tasyahud awal. Tetapi sebelah balik makmum dia sangka kata imam tu takbir untuk duduk tasyahud awal. Maka sangka ia makmum akan takbir bagi duduk tasyahud, yakni tasyahud awal. Maka dia pun dengan sebab sekaan dia begitu, maka duduk makmum bagi tasyahud, yakni tasyahud awal. Imam dah bangun berdiri, tapi dia suka kata imam tu takbir untuk duduk tasyahud awal. Dia pun duduklah baca tasyahud awal, padahal imam dah berdiri. Kemudian dan takbir pula imam. Jadi maknanya apabila imam dia sudah baca Fatihah, memanglah dia takbir untuk nak rakaat. Dan takbir pula imam akan bagi rakaat. Maka sangka ia makmum akan takbir bagi berdiri. Maka sebelah balik makmum tu dia suka kata imam tu takbir untuk berdiri. Sebab pada sekaan dia tu imam duduk tasyahud. Maka sangka ia akan takbir bagi berdiri daripada tasyahud. Apabila takbir, padahal imam tu takbir nak rakaat.
Dia suka kata imam tu takbir berdiri. Sebab dia tak nampak imam, dia suka kata imam tu duduk tasyahud awal. Maka apabila imam takbir untuk rokok, dia suka kata takbir untuk berdiri, dia pun bangun berdiri. Apabila bangun berdiri, tengok nampak imam tu sedang rokok. Maka tiada sempat kemudian nyatalah bagi makmum bahawasa takbir imam itu bagi rokok. Apabila dia berdiri, itu dia baru tahu kata imam takbir untuk rokok. Dia baru bangun, dia takbir dengan suara takbir kali yang kedua tu, ingat katanya imam tu takbir untuk berdiri lah. Padahalnya takbir imam tu takbir untuk rokok. Maka tiada sempat ia baca Fatihah lagi. Maka dia tu tak sempat lah nak baca Fatihah apabila berdiri, itu imam tengok imam tu dah rokok. Itu rupanya masalahnya masalah makmum tak nampak imam, hanya dengan suara saja. Lagi pulanya masalah di sini masalah imam tinggal dengan bacaan tasyahud awal. Lagi pulanya dia cara takbirnya, kalau rukun yang dekat-dekat tu dia takbir, suara takbir tu mesti pendek. Kalau takbir daripada sujud kepada berdiri, mesti panjangkan suara takbir itu, lanjutkan. Tetapi adalah dengan sebab imam tu dia tinggal tasyahud, lagi pula takbir dia tu takbir yang pendek, maka sebelah balik makmum tu suka kata imam takbir untuk duduk, padahalnya imam takbir untuk berdiri. Apabila imam takbir pulanya untuk rokok, pada pihak makmum suka kata untuk berdiri. Maka dia baru berdiri ketika imam rokok. Makmum tu dia bangkit berdiri ketika imam tu mulai rokok. Sudah rokok. Maka di situ memanglah dia tak sempat nak baca surah Fatihah. Maka di sini juga ada khilaf di antara Ibn Hajar dan Ar-Ramli. Sebagaimana lagi akan datang dia buat kesimpulan. Kita tengok masalah yang ke-8 pula. Ke-8, makmum yang lupa ia akan dirinya jadi makmum. Masalah ke-8-nya, masalahnya seorang makmum ketika dia sembahyang itu, ada satu ketikanya dia terlupa kata dia jadi makmum, dia ingat kata dia tu sembahyang seorang diri. Ke-8, makmum yang lupa ia akan dirinya, diri makmum, jadi makmum. Walhal ia di dalam sujud umpama. Walhal ia makmum ketika dia terlupa kata dia jadi makmum tu, dia di dalam sujud. Sujud tu masalah umpama. Lain pun samalah. Kemudian teringat ia, ketika dalam sujud tu dia baru teringat kata dia jadi makmum, bukan dia sembahyang seorang diri. Maka tiada berdiri ia makmum tu daripada sujud, malaikat imam rokok. Malaikat imam tu dah rokok. Kalau tak rokok pun atau hampir rokok, dekat-dekat nak rokok lah. Jadi kita fardunya masalahnya ketika sujud yang kedua. Tak kira lah sujud yang pertama pun, tapi nak bagi senang nampaknya, ketika sujud di dalam sujud yang kedua masalah jadi makmum tu dia terlupa kata dianya jadi makmum. Dia ingat kata dia tu sembahyang seorang diri. Maka apabila dia sujud tu dia memanjangkan sujud. Apabila dia sujud, dia memanjangkan sujud dia sebab dia ingat kata dia sembahyang seorang diri, dia bebas. Sujud boleh memanjangkan perbuatan sujud itu, lalu tu dia memanjangkan sujud. Sebab dia sekarang tu pada sekaan dia, pada ingatan dia sembahyang seorang diri. Dia terlupa kata dia jadi makmum orang. Maka dia panjangkan sujud, dalam keadaan begitu dia pun teringat kata dia ni bukan sembahyang seorang diri, bahkan dia ni adalah makmum.
Maka apabila dia teringat kata dia makmum, tengok imam dah berdiri. Tengok. Kemudian teringat ia, maka tiada berdiri ia daripada sujud, malaikat imamnya rokok. Sudah rokok. Dengan suara imam takbir untuk rokok, dia pun teringat. Dia ni jadi makmum. Maka dia pun terus berdiri. Apabila berdiri itu tengok imam tu dah rokok. Atau hampir rokok. Atau imam tu dekat-dekat dah nak rokok. Baca waladhdallin dah. Duduk nak rokok dah. Apabila bangun berdiri itu maknanya boleh sekejap tak sempat nak sepenuhkan Fatihah, imam tu dah rokok. Jadi rupa tiga-tiga masalah tadi, masalah yang ke-6, masalah yang ke-7, masalah yang ke-8, dia katanya maka pada tiga-tiga masalah ini, masalah yang ke-6, yang ke-7, yang ke-8 berlaku khilaf antara Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ar-Ramli. Ada khilaf. Khilaf macam mana? Kata Ibn Hajar ialah masbuk. Makmum yang disebut dalam masalah yang ke-6, yang tidur, masalah yang dengar yang salah sengka tadi, dan makmum yang terlupa tadi. Masalah yang ke-6 makmum yang tidur, masalah yang ke-7 makmum yang salah sengka, masalah yang ke-8 tu masalah makmum terlupa ke diri dia kata jadi makmum. Kata Ibn Hajar ialah masbuk. Dia ni makmum dalam masalah 6, 7, 8 ni ialah makmum yang masbuk. Apabila makmum yang masbuk, kita maklum bahawasanya makmum yang masbuk itu Fatihah dia ditanggungkan oleh imam. Maka dia katanya ialah masbuk. Bacalah Fatihah qadar sedapat. Dapat sakat mana bacalah. Kalau tak dapat terus rokok. Seperti masalah tadi itu, kalau apabila dia berdiri tengok imam tu dah rokok, terus rokoklah. Tapi syaratnya kena bangun berdiri dulu. Berdiri, lepas tu turun rokok. Selepas tu turun rokok. Jadi tak ada masa untuk nak dapat baca Fatihah, maka tak mengapa terus rokok. Seperti kita makmum masbuk, yang kita takbiratul ihram tu padahal imam dah rokok. Selepas pada kita takbiratul ihram, teruslah kita rokok. Tak payah baca Fatihah dah. Dan begitu juga kalau kita dapat sekadar satu ayat saja, maka baca satu ayat. Begitulah. Sebab hukumnya makmum yang masbuk. Dalam masalah yang tadi tu masuk dalam hukum makmum yang masbuk. Maka Fatihah dia tu kalau dapat baca, baca. Kalau dapat baca separuh lah yang dia baca. Kalau tak dapat langsung, maka tak payah baca. Terus rokok bersama dengan imam. Maka bacaan Fatihah itu ditanggungkan oleh imam. Dia katanya bacalah Fatihah qadar sedapat. Kamani rokok serta imam. Apabila dia rokok serta imam tu, maka jika tetap serta imam, yang dapat tamakninah dalam rokok bersama imam, dapat rakaat. Rakaat itu dapat bagi dia macam makmum yang masbuk lah. Dan jika tiada tetap, tak dapat tamakninah dalam rokok bersama dengan imam dalam rokok, maka tiada dapat rakaat itu. Nanti tambah selepas pada imam beri salam. Kalau tak dapat rakaat, jadi rakaat itu tak jadi. Maka mendatang mengerjalah ia akan rakaat kemudian daripada salam imam. Itu jadi masuk dalam hukum masbuk. Dan berkata Syekh Ramli ialah muafiq. Maknanya rupa makmum yang tidur, rupa makmum yang salah sengkem, rupa makmum yang lupa ke dirinya jadi makmum, rupa macam sebut tadi tu ialah rupa makmum yang muafiq. Masuk dalam hukum makmum yang muafiq. Maka makmum muafiq wajib membacakan Fatihah. Makmum yang muafiq wajib membacakan Fatihah. Fatihah dianya tidak ditanggungkan oleh imam. Jadi maknanya makmum muafiq mesti kena baca Fatihah sendiri. Tidak ada tanggungan daripada imam. Dia katanya muafiq.
tiga-tiga masalah ini. Tiga-tiga masalah, masalah 6, 7, 8 tu masuk dalam hukum makmum muafiq. Makmum muafiq mesti kena baca Fatihah sendiri, tidak ditanggungkan oleh imam. Maka apabila begitu, masalah hukum muafiq, maka hukum dianya, maka membaca ia makmum akan Fatihah. Dia kena baca Fatihah, tak boleh nak rokok bersama dengan imam. Lepas tu, apabila maka membaca ia akan Fatihah sempurna Fatihah. Baca sempurna daripada awal sampai akhir. Lepas tu imam dah rokok dah i'tidal, maka dia katanya dan dimaaf ketinggalan dengan imam 3 rukun yang panjang-panjang, sebab dia tu makmum muafiq yang diuzurkan untuk ketinggalan daripada imam 3 rukun yang panjang. Begitulah. Dia katanya dan dimaaf ketinggalan dengan imam 3 rukun yang panjang-panjang, seperti hukum muafiq yang diuzurkan. Habis di situ. Kemudian dia katanya sini nak menyatakan wajah pula. Sebab apa ke tiga-tiga masalah tadi tu masuk dalam hukum muafiq di si Imam Ramli. Di si Syekh Ramlinya, makmum dalam rupa tiga-tiga masalah tadi, masalah tidur dalam tasyahud awal, masalah dengar suara takbir, dia salah sangka dan makmum yang lupa ke dirinya jadi makmum, itu masuk dalam hukum makmum muafiq. Kenapa dikira kata dia tu makmum muafiq? Sebab kita pun dah ingat bahawasanya makmum muafiq itu ialah makmum yang ada masa yang mencukupi untuk baca Fatihah selepas pada takbiratul ihram dia dan sebelum pada rakaat imam. Itu kalau rakaat yang pertama. Kalau rakaat yang kedua, mana mulai daripada dia berdiri dan rakaat imam tu ada masa untuk mencukupi baca Fatihah. Maka di sini Imam Ramli katanya dia ni adalah tiga-tiga masalah itu makmum dalam masalah tiga-tiga tadi itu adalah makmum muafiq. Kenapa? Sebab dikatakan muafiq. Sebab dikatakan muafiq. Ini sebab dihukum kepada makmum yang tadi dengan hukum makmum muafiq. Jadi mana dia tu masuklah hukum makmum muafiq tu kenapa? Kerana mendapat ia masa baca Fatihah pada kira-kira. Jika ia tidak tidur di dalam tasyahud, hanya bangun ia berdiri serta imam pada masalah yang keenam. Nasya dapat sempurna ia akan Fatihah. Jadi masalah makmum tu, masalah yang keenam tu kita ulang balik sikit. Masalah yang keenam tu ialah makmum apabila imam duduk tasyahud awal, dia pun duduk tasyahud awal bersama dengan imam. Tetapi dalam masa dia baca tasyahud awal tu dia tertidur. Tidur dengan secara tak batal wuduk lah. Dia tidur, maka apabila dia sedar daripada tidur itu, jaga daripada tidur tu, padahal imam tu dah rakaat, artinya hampir nak rakaat. Jadi dia tu tidak ada masa untuk nak mencukupi baca Fatihah. Maka kira kata muafiq tu kita fardunya, dia kata dia ni kerana mendapat ia masa baca Fatihah, masa untuk nak cukupi baca Fatihah tu pada kira-kiranya dia dapat. Fardunya jika ia tidak tidur dalam tasyahud. Kalau dia tak tidur, imam bangkit, dia bangkit lah. Imam bangkit berdiri, dia bangkit berdiri lah. Jadi serta dia dengan imam, dia akan ada dia ada masa untuk membacakan Fatihah dalam sama sebelum pada imam rakaat. Fardunya kalau dia tak tidur. Tengok. Jika ia, jadi maknanya dia katanya kerana mendapat ia akan masa membaca Fatihah. Dia ada masa untuk nak baca Fatihah sebelum pada imam rakaat. Tapi pada kira-kira saja, tak kira yang berlaku. Pada kiraannya, pada sebenarnya, kalau kita tak kira dengan tidur dia, memang dia dapat. Jika tiada ia tidur dalam tasyahud awal, hanya bangun ia berdiri. Kalau imam bangun berdiri, dia bangun berdiri, tentu sama sekali dia akan
akan dapat bacaan Fatihah dengan secara sepenuh belum pada imam tu rakaat. Itu maknanya pada masalah yang keenam. Nasa dapat sempurna ia akan Fatihah fardunya kalau dia tak dapat, kalau dia tak tidur, tentu sama sekali dia akan baca Fatihah dengan secara sempurna belum pada imam rakaat. Sebab tilik kepada fardunya kalau dia tak tidur, dia ada masa sangatlah untuk nak bacakan Fatihah sementara imam nak rakaat. Sebab itulah jadi masuk dalam hukum muafiq. Begitu. Tetapi Ibn Hajar dia tak tilik kepada fardu gitu. Dia tilik pada yang wakilnya dia berdiri imam dah rakaat. Rupa zuhirnya tak dapat baca Fatihah adalah masbuk. Dan jika tidak samar atasnya. Samar tu mana salah ingat tu. Salah sengka tu lah. Dan jika tidak samar atasnya, tidak salah sengka, sebab rupa masalah yang ketujuh tu dia imam takbir untuk berdiri, dia sengka kata imam takbir untuk duduk tasyahud awal, imam baca Fatihah, imam takbir rakaat, dia sengka kata imam takbir untuk berdiri. Tengok dia katanya dan jika tidak samar atasnya, mana tak jadi salah sengka, tak jadi keliru di atas dia. Maka dan jika tidak samar atasnya atas makmum takbir imam, takbir intikal imam, nescaya ia membaca Fatihah selalu. Tentu dia apabila imam bangkit dia bangkit. Sebab tahiyat awal ni apabila imam tinggal wajib di atas makmum kena tinggal juga. Tetapi di sini sebab dia salah sengka, sebab dia salah sengka tu imam tak baca tasyahud awal dia pun tapi dia baca tak membatal sebab dia salah sengka. Tapi kalau sengaja buat begitu memanglah batal. Sengaja imam bangun tak baca tasyahud, tak duduk tasyahud awal, dia duduk. Itu membatalkan sembahyang. Sebab masalah ketinggalan menyalahi dengan imam pada sunat yang keji oleh menyalahinya. Tetapi dengan sebab di sini tak batal sebab ada uzur, sebab dia salah sengka. Biasanya selepas pada sujud yang kedua, pada rakaat yang kedua bagi sembahyang maghrib isya, biasanya orang duduk tasyahud awal. Begitu. Maka sekiranya fardunya kalau dia tak salah sengka dengan begitu, kalau dia tak kesemaran, tidak keliru dengan takbir imam, nescaya ia baca Fatihah selalu. Tentu dia sama sekali, tentulah dia tu dapat baca Fatihah terus serta imam dan sepenuh bacaan baca Fatihahnya pada masalah yang ketujuh. Begitu. Jadi pada maknanya kita tak kira di situ. Kira kata kalau imam berdiri, dia berdiri, ia akan ada masa untuk baca Fatihah. Lalu tu dikira kata dia tu makmum yang muafiq. Dan jika tiada lupa ia akan dirinya makmum. Ini kembali kepada masalah yang pada masalah yang ke-8. Fardunya kalau dia tak terlupa kata dia tu jadi makmum. Dia ingat kata dia jadi makmum. Imam berdiri, dia berdiri. Dia tak panjangkan sujud dia lah. Dan jika tidak lupa ia akan dirinya makmum. Pada masalah ke-8 nasai berdiri ia serta dengan imam dan membaca akan Fatihah dengan sempurna. Sempurnanya sempurna Fatihah. Tentu sama sekalinya begitu. Tetapi macam mana dia tu terlupa kata dia tu jadi makmum, apabila dia sujud dia suka memanjang, dia panjanglah sujud. Dalam keadaan begitu dia baru teringat kata dia jadi makmum, terus dia berdiri. Apabila berdiri itu imam dah rakaat. Maka tilik kepada kalau kita tak kira dengan terlupa dia, memang dia akan berdiri bersama dengan imam, dia akan baca Fatihah dengan secara bersepenuh, dengan secara sempurna, belum pada imam rakaat lagi. Sebab tu dia katanya tiga-tiga masalah tadi tu ialah adalah makmum yang muafiq. Maka maklum makmum yang muafiq tak gugur bacaan Fatihah. Sekiranya kalau ada uzur, maka diharuskan bagi dia diharuskan bagi dia tu berketinggalan daripada imam 3 rukun yang panjang-panjang. Begitulah. Alhasil dapat masa baca Fatihah pada takdir.
pada tiga-tiga masalah ini di sisi Ramli. Jadi hasilnya Imam Ramli dia katanya makmum pada tiga masalah itu adalah makmum yang muafiq sebab pada takdirnya, pada fardu takdir dia dapat masa untuk baca Fatihah pada takdirnya. Sekiranya kalau dia tak tidur, sekiranya kalau tak keliru dia dengan takbir imam, sekiranya kalau dia tak terlupa, tentu dia dapat Fatihah. Sebab tu tilik kepada asalnya begitu, sebab itulah hukum katanya makmum yang muafiq. Itu di si Imam Ramli sebagaimana dia tu sebut dalam kitab Nihayah. Kesembilan, masalah yang kesembilan daripada 10 masalah yang dimaafkan ketinggalan makmum muafiq daripada imamnya. Tapi memanglah masalah di sini pun ada khilaf juga. Kesembilan, makmum yang berhenti ia kemudian daripada imamnya berdiri kerana hendak sempurnakan tasyahud awal. Kemudian berdiri ia mendapat ia akan imamnya rakaat atau hampir rakaat. Masalah yang ke-8 pulanya masalah yang ke-8 ni kita cerita awalnya, cerita asalnya imam duduk tasyahud awal. Dia pun duduk tasyahud awal. Asal ceritanya begitu. Jadi maknanya imam duduk tasyahud awal, dia pun duduk tasyahud awal. Sepakat dengan imam. Tetapi kita katanya barangkalinya imam tu baca laju tahiyat dia, lagi pulanya ambil yang asal saja, at-tahiyatu lillah. Imam baca at-tahiyatu lillah, dia baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, tetapi imam tu baca laju serta ambil yang asal saja. Imam ambil baca at-tahiyatu lillah, makmum dia baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Jadi mana imam tu cepatlah, sekejap sudah tahiyat dia. Apabila imam tu baca tahiyat sekejap saja, dia apabila sempurna tahiyat dia bangun berdirilah imam tu. Tetapi makmum sepatutnya, kalau kira dengan sepatut asalnya, hukum asalnya, apabila imam berdiri itu dia tak selesai daripada baca tahiyat dia, mesti kena berdiri bersama dengan imam lah. Begitu. Kira yang sepatutnya. Tetapi yang nak jadi masalahnya, apabila imam duduk tasyahud awal, dia pun duduk tasyahud awal. Apabila imam selesai daripada baca tasyahud awal, dia belum selesai lagi daripada bacaan tasyahud awal. Maka apabila imam berdiri, dia belum selesai lagi, dia tak nak berdiri bersama dengan imam. Dia tak berdiri bersama dengan imam, bahkan dia tetap dalam duduk lagi. Dia tetap dalam duduk lagi untuk nak mensempurnakan akan bacaan tahiyat dia. Jadi imam dah mulai berdiri, dia tak berdiri lagi. Tetap dalam duduk dia untuk nak mensempurnakan bacaan tahiyat. Itu tapi masa rupa begini itu tak kena dengan cara dia lah. Sebab yang kena dengan caranya, kalau kita imam duduk tasyahud awal, kita pun duduk, maka apabila imam bangkit berdiri, kita tinggallah. Kita tu walaupun kita tak sempurna bacaan Fatihah lagi pun, jangan kita diam lagi. Mesti kita kena tinggalkan kalau kita belum sempurna. Kita berdiri bersama dengan imam. Sebab berdiri itu wajib. Muafakat dengan imam itu wajib. Doa tahiyat itu adalah sunat. Kita tak boleh sibuk dengan sunat sehingga kita melupakan akan yang wajib. Dan sembahyang tak boleh kita mensibukkan dengan sunat sehingga melupakan yang wajib, itu tak boleh. Tetapi rupa di sininya tak jadi batal. Itu sebab imam duduk. Imam duduk, tapi duduk sekejap. Dengan sebab imam duduk, kita pun duduk. Dia tak mengapa ia tak jadi batal lah. Sebab kalau imam tak duduk, kita duduk, itu membatalkan sembahyang. Itulah maksudnya. Ulang balik.
makmum yang berhenti ia kemudian daripada imamnya berdiri. Jadi rupa asalnya sama-sama duduk tasyahud awal. Imam baca laju, imam ambil yang pendek-pendek, dia baca laju lagi. Apabila imam berdiri, apabila imam berdiri, makmum itu berhenti. Makmum yang berhenti ia kemudian daripada berdiri imam. Berhenti itu mana imam berdiri, dia tak berdiri lagi, tetap dalam duduk lagi, duduk tasyahud awal lagi. Itu mana berhenti, mana tak bergerak lah. Imam bergerak kepada berdiri, dia tak bergerak, dia tetap dalam duduk untuk nak mensempurnakan bacaan tahiyat dia. Kerana hendak mensempurnakan tahiyat awal dia, untuk nak sempurnakan bacaan tahiyat awal dia. Kemudian apabila dia sempurna, dia pun berdiri lah. Kemudian berdiri ia, kemudian yang selepas pada dia sempurnakan bacaan tahiyat dia, kemudian yang selepas dia sempurnakan bacaan tahiyat dia, dia pun berdiri lah. Berdiri, kemudian berdiri ia mendapat ia akan imamnya, kemudian berdiri ia mendapat ia akan imamnya rokok. Kalau tambah marker sikit macam ni. Kemudian berdiri ia, maka dapat ia, kalau bentuk cakapannya begitu lebih comel. Maka dapat ia akan imamnya rokok, yakni sudah rokok. Apa maksudnya? Apabila dia sepenuhkan bacaan tahiyat dia pun berdiri. Apabila dia berdiri itu imam dah rokok. Apabila dia berdiri, apabila dia sepenuhkan bacaan tahiyat awal dia pun berdiri. Apabila dia berdiri itu tengok imam dah rokok atau hampir rokok, atau imam tu belum rokok lagi tapi dekat-dekat sangat dah nak rokok. Rupanya begitu. Jadi rupa cerita masalahnya sama-sama duduk tahiyat awal, imam bacaan ringkas, artinya cepatkan bacaan tahiyat, makmum jadi ambil yang sepenuh, artinya makmum tu baca dengan secara sederhana. Maka apabila imam berdiri, dia belum selesai lagi daripada bacaan tasyahud dia, tetapi dia tak bergerak, tak bangkit berdiri bersama dengan imam, dia duduk lagi untuk nak mensempurnakan bacaan Fatihah, tahiyat awal dia. Apabila dia selesai daripada bacaan tahiyat awal dia pun berdiri. Berdiri itu tengok imam dah rokok, atau imam tu dekat-dekat sangat dah nak rokok. Maka apa hukum dia? Apa hukum apabila berlakunya begitu? Jawapan dia katanya, maka berkata Syekh Ramli, ialah muafiq makmum yang tadi tu, makmum yang muafiq. Wajib membaca makmum akan Fatihah. Memanglah kalau makmum muafiq tu, kalau makmum muafiq memang dia kena baca Fatihah sendiri. Wajib membaca oleh makmum akan Fatihah sempurna, baca dengan secara sempurna daripada awal sampai akhir. Maka dimaaf ke tidak untuk berketinggalan daripada imam? Dia katanya dimaaf baginya ketinggalan dengan imam hingga 3 rukun yang panjang-panjang. Itulah pendapat bagi Imam Ramli pada masalah di sini. Dan kata Ibnu Hajar ialah seperti makmum muafiq yang ketinggalan dengan imamnya dengan ketiadaan uzur. Ni lain sikit. Jadi maknanya di si Imam Ramli masuk dalam hukum makmum yang muafiq, adapun di si Ibnu Hajar tak masuk dalam hukum masbuk, dan masuk dalam hukum muafiq yang tidak ada keuzuran. Hukumnya muafiq yang tidak ada keuzuran. Macam masalah katanya kita ni sengaja
sengaja tak baca Fatihah. Sengaja tak baca Fatihah bukan terlupa, bukan syak, bukan apa, kita sengaja tak baca Fatihah. Apabila kita makmum yang muafiq, kita sengaja tak baca Fatihah. Apabila imam rokok, kita tak boleh nak rokok. Tak boleh nak rokok. Apabila tak boleh nak rokok, mestilah kita ni kena baca Fatihah. Maka apabila kena baca Fatihah di situ tidak ada uzur, mana boleh ketinggalan daripada imam sekadar 2 rukun saja. Maknanya kalau kita baca Fatihah belum selesai lagi padahal imam tu dah turun sujud yang pertama, maka kalau tidak niat mufarakah, batal. Kalau tak niat mufarakah tu batal. Jadi tak diberi uzur kepada dia nya 3 rukun yang panjang. Jadi maknanya di si Imam Ramli adalah dia tu makmum muafiq, tetapi diberi uzur untuk ketinggalan daripada imam 3 rukun yang panjang. Tetapi di si Ibn Hajar makmum muafiq juga dia. Makmum muafiq juga. Tetapi boleh ketinggalan tu jangan lebih pada 2 rukun. Kalau dia tu tak selesai daripada Fatihah, imam turun sujud yang pertama, sebab 2 rukun tu apabila imam turun sujud yang pertama, jadi rokok 1 rukun, i'tidal 1 rukun. Kira 2 rukun saja. Sebab kita kembali pada syarat sah mengikut pada asalnya ialah membatalkan sembahyang kalau terbelakang daripada imam 2 rukun tak kira panjang pendek, artinya ke depan dulu pada imam 2 rukun tak kira panjang pendek pun membatal juga. Kalau terdulu tu masalahnya imam dalam berdiri, masih dalam berdiri, kita dah turun sujud yang pertama. Maka itu apabila kita turun sujud yang pertama dengan tidak mufarakah padahal imam tu dalam berdiri, membatalkan sembahyang. Begitu. Jadi Ibn Hajar dia katanya orang ni masuk hukum muafiq, tetapi muafiq yang tidak diuzur kepada dia. Hanya bagi dia tu boleh sekiranya kalau imam tu bangkit kepada i'tidal, kalau imam mulai turun sujud tu kalau dia tak niat mufarakah, batallah sembahyang dia. Begitu. Maka dia katanya seperti makmum muafiq yang ketinggalan dengan imamnya dengan ketiadaan uzur. Kalau terbelakang dengan imam dengan tidak ada uzur, tak mengapa kalau tak sampai 2 rukun. Kalau sampai 2 rukun, maka membatalkan sembahyang. Kenapa boleh katanya dia ni tak diberi uzur? Kenapa boleh katanya dia ni di Ibn Hajar katanya dia ni makmum muafiq tetapi tak diberi uzur untuk ketinggalan dia daripada imam 3 rukun yang panjang. Kenapa? Sebab taksir dia. Sebab salah dia. Dengan salah di mana? Apabila imam bangkit berdiri, sepatutnya nak bagi kena dengan caranya walaupun dia belum selesai daripada tahiyat, dia kena berdiri lah. Imam berdiri, dia pun berdiri lah walaupun dia belum sepenuh lagi, sebab berdiri ni perbuatan yang wajib adalah rukun. Adapun tahiyat awal tu adalah benda yang sunat, walaupun sunat ab'ad sekalipun tetapi sunat. Sepatutnya tak boleh buat begitulah. Apabila imam berdiri, kita belum selesai lagi, sepatutnya kena tinggal bacaan tahiyat kita kena berdiri. Itu biasanya kalau kena buat begitu. Tu ingat, kalau imam tu baca tahiyat awal dengan secara laju, ambil yang pendek, tetapi apabila dia selesai, dia bangun berdiri lah. Kita belum selesai lagi, tak boleh baca dah yang kita ni. Kita mesti kena ikut bersama dengan dia dalam berdiri. Jangan kita tetap dalam duduk lagi, tak bergerak lagi untuk nak sayang kepada tahiyat awal tu, jangan. Sebab itu maknanya tak kena dengan cara. Sekiranya kalau membawa kepada jadi masalah begini, itu tak diberi unsur. Sebab tu Ibn Hajar katanya orang ni tak diberi uzur kepada dia. Sebab taksir dia. Taksir di mana? Sebab taksir dia berhenti kemudian daripada berdiri imam. Sepatut bagi dianya imam berdiri, dia kena berdiri. Walaupun belum selesai daripada tahiyat dia. Dia tahiyat, bacaan tahiyat tak sunat. Sunat adalah sunat, tak macam tak sama dengan Fatihah. Fatihah tu wajib. Sebab tu kalau makmum muafiq, kalau tak sepenuh pun dia, kalau macam mana pun dia kena sepenuhkan bacaan Fatihah dia. Sebab Fatihah bagi makmum muafiq tu adalah wajib mensepenuhkan.
Adapun tahiyat adalah sunat. Kita nak banding tahiyat dengan Fatihah tak boleh. Begitu. Sebab tu di Syekh Ibn Hajar dia kata orang ni tak diberi unsur. Kalau belakang pada imam tak sampai 2 rukun, tak mengapa. Contohnya kalau dia ni imam rakaat dia baca Fatihah lagi. Imam i'tidal dia baca Fatihah lagi, berdiri lagi. Tak batal lagi. Tetapi apabila imam tu turun lepas pada masuk sakatan rakaat, lepas pada kawasan berdiri, sakat berdiri, masuk dalam sakatan rakaat, turun nak sujud. Tapi lepas pada sakat tan berdiri, maka batal sembahyang dia kalau dia tidak niat mufarakah. Begitulah. Maka tengok macam mana dia ni, apabila tidak diberi uzur, maka jika dapat sepenuh Fatihah sebelum pada imam turun kepada sujud, yakni sujud yang pertama. Maka jika dapat sempurna, ia dapat selesai bacaan Fatihah sebelum imam turun kepada sujud, yakni sujud yang pertama. Misalnya ketika imam i'tidal, dia sudah Fatihah. Sudah Fatihah, dia pun turun rakaat, imam turun sujud. Itu tak mengapa lagi. Sekiranya kalau imam mulai turun kepada sujud sampai kepada sakatan rakaat, sampai kepada sakatan sekurang-kurang rakaat, maka kalau dia tak niat mufarakah, maka itu batal. Tengok dia katanya, maka jika dapat sepenuh akan Fatihah sebelum imam turun kepada sujud, mendapat ia akan rakaat. Lagi pulanya sembahyang dia tu tak batal. Sebab jadi tidak ketinggalan daripada imam dengan 2 rukun. Apabila imam i'tidal, dia pun rakaat. Maka begitunya tak mengapa. Sebab imam pun kena tahu juga, tengok makmum tu jadi lambat, dia kena panjang sikitlah rakaat dia. Tapi jangan panjang terlalu panjang. Begitulah. Dan jika tiada dapat sepenuh ia akan Fatihah sebelum pada imam turun sujud, turun kepada sujud, yakni sujud yang pertama, wajib atasnya niat mufarakah dengan imam. Wajib di atas dianya kena niat mufarakah supaya tidak batalkan sembahyang. Dia katanya, dan jika tiada dapat sepenuh ia akan Fatihah sebelum imam turun kepada sujud, wajib atasnya niat mufarakah. Niat mufarakah tu kenapa wajib kena niat mufarakah? Supaya tidak jadi batal sembahyang dia. Sebabnya tak boleh makmum terbelakang daripada imam dengan tiada uzur tu lebih banyak daripada 2 rukun. Tak kira rukun pendek, rukun panjang. Apabila dia niat mufarakah, maknanya sembahyang dia tu tak batal lah. Tetapi apabila dia niat mufarakah itu, maka terputuslah dia dengan imam. Apabila terputus ia dengan imam, maka melaku ia atas aturan sembahyang dirinya. Dia buat cara dia. Apa kena buat pula selepas pada tu, selepas pada Fatihah dia rakaat, dia tidak dia sujud yang pertama, teruslah. Jadi mana dia tu dah tak terikat dengan imam sebab dia dah niat mufarakah. Tengok. Maka jika menyalahi ia, maka jika menyalahi dengan maknanya tidak niat mufarakah. Maka jika menyalahi ia akan demikian itu, dengan maknanya dia tidak niat mufarakah. Apabila imam turun sujud yang pertama, dia belum selesai lagi daripada bacaan Fatihah, tetapi dia tidak niat mufarakah, maka jadilah batal sembahyangnya. Nasihat batal sembahyangnya. Kenapa boleh batal? Sebab jadi ketinggalan daripada imam dengan 2 rukun dengan ketiadaan uzur. Sebab jadi macam orang sengaja terbelakang daripada imam dengan 2 rukun. Imam mulai turun kepada sujud yang pertama, turun dia tu dah sampai sakatan sekurang-kurang rakaat, maka kalau dia tak niat mufarakah, maka batal. Itu maknanya, maka jika menyalahi, tak buat
Menyalahi itu mana tak buat mengikut cara tadi. Cara tadi itu kalau dia belum selesai, imam mulai turun pada sujud yang kedua, mesti dia kena niat mufarakah. Itu caranya untuk tidak batalkan sembahyang. Tetapi jika menyalahi, maknanya imam mulai turun sujud yang kedua, dia tak niat mufarakah. Itu menyalahi di situ. Sepatut dia kena niat mufarakah. Kalau tak niat mufarakah, jadi batal. Sengaja tak niat mufarakah untuk membatalkan sembahyang adalah haram. Sebab wajib dianya kena niat mufarakah. Kalau tak niat mufarakah, haram di atas dia sebab dia menyebabkan batalkan sembahyangnya. Maka jika menyalahi ia akan demikian itu nasya batal sembahyangnya. Batal tu kenapa? Sebab dia ketinggalan daripada imam dengan dua rukun fi'li dengan ketiadaan uzur. Padahal tidak ada apa-apa keuzuran yang diberi kepada dia. Begitulah. Itu masalah yang ke-9. Maka ada baki lagi satu masalah, ialah masalah yang ke-10. InsyaAllah kita akan sambung esok hari. Hari ini kita akhir di situ dulu. Kami katanya ke-10 makmum yang syak ia akan dirinya, adakah ia daripada muwafiq atau ia daripada masbuk. Wallahu a'lam, alhamdulillah rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا بنورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا وافتح إلى سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Baba. Terima kasih, Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Jazakumullah khairal jazak Baba. Terima kasih, Baba. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Apa yang saya? Saya kopi. Vita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.